lepas daripada mati. Yang dimaksudkan dunia ni maknanya keinginan nafsu, sahabat. Kalau harta bukan sekadar harta yang nak digunakan untuk ibadat, tapi yang berlebih-lebih. Dia dah masuk tujuan nak bersedap-sedap, dia dah masuk tujuan nak bermewah-mewah, dia dah masuk tujuan nak bermegah-megah. Itu yang dimaksudkan dengan dunia tadi. Kalau makanan bukan sekadar nak mengenyangkan, nak menjaga nyawa, tetapi makan kerana nak mengikut kehendak hawa nafsu kita, nak bersedap-sedap, nak berlazat-lazat, nak makan yang mewah-mewah, itu yang dinamakan dengan dunia. Adapun makan untuk menjaga diri daripada mati, makan kerana nak menyelamatkan diri, menjaga diri daripada, nak menjaga kesihatan, itu sangkut paut dengan akhirat. Itu tidak dipanggil dunia. Kenderaan yang kita gunakan untuk menolong kita menunaikan kewajipan mencari nafkah contohnya, itu namanya akhirat. Tapi kadang-kadang nafsu ni, kalau kita tak kawal, kalau kita tak sabar, dia dah melampau kepada nak bersedap-sedap. Dah bukan, maknanya dah lari daripada tujuan asal nak ibadat. Bukan nak ibadat dah. Dia dah lebih daripada nak ibadat, iaitu mana? Nak bersedap-sedap. Nak bersedap-sedap. Sebab tu nafsu ni semua manusia sama, sahabat. Saya pun sendiri memang keinginan nafsu saya, kalau boleh nak rumah yang megah, nak pakaian yang hebat, yang megah, kenderaan yang megah, yang hebat, yang mahal, yang orang akan pandang, yang orang akan kagum. Itu normal, itu normal. Semua manusia nafsunya begitu. Semua manusia nafsunya begitu. Yang laki-laki cara nafsu laki-laki, yang perempuan nafsu cara perempuan. Yang laki-laki ada keinginan dia sebagai seorang laki-laki. Orang perempuan ada keinginan dia, keinginan keduniaan dia seperti seorang perempuan. Itu normal, dah memang manusia begitu. Cuma sekarang ni yang nak disampaikan sahabat-sahabat, para muhibbin, para pecinta, para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ni, masalahnya sekarang ni keinginan kita tentang benda-benda tadi tu dah melampaui batas. Masalah dia sekarang ni dah lampau batas. Apa maksud melampau batas? Maksud melampau batas ni, sahabat, kawan-kawan yang saya kasihi, yang saya sayang semua ni, maksud melampau batas ni dah menjadi asbab kita terpaksa meninggalkan kewajipan, dan kadang-kadang menjadi sebab kita terpaksa mengambil benda syubhah dan haram. Ini yang saya maksudkan dengan melampau tadi. Ini yang saya maksudkan dengan melampau. Tap skrin, sahabat, bagi 100k. Dah berlebih-lebih daripada qadar. Dah lebih-lebih daripada qadar yang sepatutnya. Jadi dengan sendiri kita tak sedar, kita dah perlukan ambil banyak waktu. Kita dah kena ambil banyak masa, dah kena ambil banyak waktu untuk kita nak menunaikan keinginan nafsu kita. Bila kita dah menunaikan keinginan nafsu kita, menggunakan segala masa kita untuk mencari duit pagi, petang, siang, malam, dengan sendiri kita dah tak ada masa nak memperbetulkan dan nak memastikan amalan kita itu betul ataupun salah. Contohnya, ramai di kalangan kita dah tak ada masa nak pergi ke masjid, ke surau, ataupun nak duduk di dalam kuliah-kuliah fardu ain, kuliah fardu ain, dalam kuliah-kuliah ataupun majlis ilmu yang nak membahaskan, menceritakan, nak menunjuk ajar cara-cara beribadat yang sebenar, apakah syaratnya, apakah rukun dan sebagainya. Sampai kita tak ada waktu nak duduk di dalam majlis ilmu yang macam ni. Ini masalah dia sekarang. Ini masalah yang kita nak kena fikirkan sekarang, dan kita nak kena selesaikan cepat-cepat, sahabat. Terima kasih yang tolong tap skrin tu. Baru 3k, baru bagi 100k. 1k ke 1M ke. Bagi dia FYP. Ya, dia pergi menyelinap masuk mana-mana. Mudah-mudahan menjadi asbab orang lain juga dapat petunjuk, dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Terima kasih yang share, yang tap skrin, terima kasih banyak. Sambil-sambil dengar.
Sambil-sambil dengar, mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat Allah Ta'ala bagi kepada kita petang ni, insya-Allah. Kita niat nak belajar. Niat nak belajar, insya-Allah. Okey, yang pertama kena apa tadi? Cara nak menyelesaikan masalah kita. Cara nak menyelesaikan masalah kita tentang dunia ni. Caranya apa? Imam Ghazali kata, kena, iaitu dengan apa? Dengan bersifat zuhud. Dengan bersifat zuhud. Dengan bersifat zuhud. Zuhud, sahabat. Apa maksud zuhud? Benci, tak nak, tak suka, tak mau. Makna berpada-pada lah. Berpada-pada kalau nak cari harta, pada-pada. Jangan sampai kita nak cari harta, nak seronok dengan harta tadi, sampai kita tertinggalkan kewajipan. Ini yang Allah Ta'ala benci. Ini yang Allah Ta'ala murka. Ini yang Allah Ta'ala tak redha. Cara mencari rezeki yang macam tu yang Allah Ta'ala tak redha. Kalau sekadar cari harta, kita boleh menuntut ilmu, boleh solat, boleh menunaikan kewajipan, tak terlibat, tak terjebak dengan benda-benda haram. Silakan sahabat, silakan. Terus. Tengok sahabat radhiyallahu taala anhum. Ramai je di kalangan sahabat yang kaya, yang raya, yang jutawan. Tetapi keduniaan mereka yang ada pada tangan mereka tidak menjadi asbab mereka meninggalkan kewajipan. Sebab itu sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ni, mereka semua orang yang adil. Mereka semua ahli syurga. Jadi kita ni, kalau sahabat-sahabat ni ada di kalangan sahabat ni yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan, keluasan dunia, alhamdulillah. Tapi hati-hati, tapi pastikan kita tidak meninggalkan kewajipan dan tidak terlibat dengan benda haram. Kena pastikan sahabat ni, dua ni. Nak cari harta, nak cari dunia, nak kenderaan, nak pakaian, nak perhiasan, nak rumah, nak apa, silakanlah. Tapi jangan sampai meninggalkan kewajipan dan jangan sampai terjebak kepada benda yang diharamkan oleh Allah. Kalau terlibat dua benda ni, masalah sahabat nanti akhirat kita. Bukan masalah di sini. Masalah dia nanti di hari kiamat besok. Masalahnya waktu kita nak sakaratul maut besok. Masalah dia waktu kita duduk alam barzah besok. Ini masalah dia. Jadi hati-hati. Islam tidak melarang penganut-penganutnya ataupun umat untuk mencari kekayaan, mencari pangkat darjat. Tidak. Selagi tidak melampau batas. Kan Allah Ta'ala ada firman, bukankah, terima kasih, bukankah Allah Ta'ala diingatkan kita, jangan sampai harta benda kita tu tadi melalaikan kita daripada mengingati Allah. Apa maksud melalaikan kita daripada mengingati Allah ni? Dengan makna harta benda, kekayaan yang kita miliki ataupun usaha kita untuk mencari kekayaan tadi menjadi asbab kita tak ada waktu dengan Allah. Kita tak ada waktu nak buat apa yang Allah suruh. Cuba kita fikir, cuba kita renung sahabat. Ini nasihat untuk diri saya khususnya dan anak isteri saya, keluarga saya khususnya. Kita fikir, kita tengok berapa masa yang kita boleh bagi kepada majlis ilmu. Dalam seminggu berapa kali kita boleh duduk dalam majlis ilmu yang wajib. Ilmu ni ada yang wajib, ada yang sunat belajar sahabat. Ilmu ni, ilmu agama ni ada yang wajib belajar, ada yang sunat kita belajar. Ada yang kalau tak belajar pun tak berdosa. Ada yang kalau tidak belajar kita duduk dalam dosa. Dan menjadi asbab amalan kita salah. Amalan kita tak akan diterima oleh Allah. Jadi malanglah hidup kita, walaupun kita kaya, kita mewah, kita hebat atas dunia ni. Nanti bila sampai saat sakaratul maut, dah mula dah kita bertemu dengan kesusahan, kepayahan, kecelakaan, kebinasaan buat selama-lamanya sahabat. Jadi sekarang ni lah saya nak ajak diri saya dan kawan-kawan semua ni fikir-fikir, renung-renung. Kita nakkan kesenangan dunia, adakah kita tidak mahu kesenangan akhirat yang Allah nak bagi pada kita besok, yang lebih kekal, yang lebih hebat, yang lebih dahsyat? Tadi kembali balik kepada tujuan asal kita beribadat tu kerana nak diterima oleh Allah, nak diredai oleh Allah. Nak menyelamatkan diri kita daripada azab neraka Allah, nak mendapatkan syurga daripada Allah. Semua keinginan dan maksud ibadat ni tadi sahabat, dia kena ada ilmu. Dia bukan main buat ikut suka hati kita sahabat. Ni boleh jadi dalam ramai-ramai ni kawan-kawan kita ni, ada yang suka berderma, ada yang dah mewakafkan hartanya ratus ribu, puluh ribu dan sebagainya, boleh jadi ada. Cuba kita bayangkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz siapa yang fitnah Syekh Rahimahuddin, wallahu alam. Tak tahulah. Tak tahulah, wallahu alam.
Jadi macam mana kita nak mendapatkan maksud ibadat kita tadi kalau diri kita masih lagi dibelenggu oleh dunia tadi? Bila kita tak ada masa nak belajar ilmu yang wajib-wajib, bagaimana kita nak membuat ibadat yang betul? Dalam ibadat ni perlukan niat yang ikhlas. Kita kadang-kadang ikhlas ni pun kita tak tahu apa bendanya. Lawan bagi ikhlas tu apa? Macam mana nak menghasilkan ikhlas? Ikhlas ni dia bukan datang dengan sendiri. Ikhlas ni kita kena cari dia dengan ilmu, sahabat. Dia bukan datang tiba-tiba ikhlas. Ikhlas ni nak adakan ikhlas kena belajar ilmu dia. Ilmu yang membawa kita kepada ihsan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikhlas kalau kita tunggu, ikhlas ni kalau kita tunggu sebenarnya kita silap besar. Kita salah sangat-sangat. Benda yang berlawanan dengan ikhlas ni banyak. Ujub, riak, takabur, sum'ah. Padahal benda-benda yang namakan ujub, takabur, sum'ah ni kita tak tahu apa benda. Kadang-kadang ada dalam hati tapi kita tak perasan, kita rasa kita ikhlas. Rupa-rupanya tidak. Inilah pentingnya ilmu tadi yang nak menunjukkan, yang nak menerangkan kita. Akidah kita mesti betul. Kemudian kita kena jauhkan diri daripada pantang larang yang diperintahkan oleh Allah supaya pahala amal yang kalian buat itu diterima dan kekal nanti sampai kiamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudi hadir, yang tap-tap skrin, yang share-share. Terima kasih banyak yang sudi singgah, yang sudi dengar. Saya doakan antum semua dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu Taala dan keampunan Allah Subhanahu Taala sentiasa semuanya insya-Allah dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dimurahkan rezeki rohani dan jasmani insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama sekali sahabat, kita kena zuhud. Kita mesti usahakan zuhud. Apa maksud zuhud? Bencikan benda-benda yang tidak ada hubung kait dengan ibadat. Itu maksudnya. Kalau saya nak cari harta, saya kena pastikan saya mencari harta atas tujuan ibadat. Jangan sampai melampau sampai mengganggu saya punya amalan. Sampai mengganggu saya tak boleh solat, mengganggu sampai saya tak boleh nak duduk dalam majlis ilmu yang wajib. Yang pertamanya zuhud. Makna buang keinginan tu. Keinginan nak bersedak-sedak, nak bermewah-mewah tu buang. Ataupun kawal dia. Supaya masa kita tidak dihabiskan untuk mencari kesedapan dunia semata-mata. Mesti sahabat. Kita tengok macam hari ni. Kalau hari ni kita kerja 18 jam, kita kerja 12 jam, berapa jam lagi yang tinggal? Kita nak berehat dengan keluarga lagi. Mana masa untuk kita nak duduk dalam majlis ilmu? Sampai bila kita baru boleh belajar macam orang lain? Sampai bila kita baru boleh nak belajar tentang solat yang sebenar? Adakah kita tak nak amalan kita ni diterima oleh Allah? Adakah kita tak nak amalan kita diterima oleh Allah? Kalau kita nak amalan kita diterima oleh Allah, kita kena usaha. Kita tak boleh semata-mata minta Allah terima tapi cara kita buat tu menyalahi. Tak boleh sahabat. Kita kena usaha. Laki-laki ke perempuan ke, kerja sendiri ke, berniaga ke, dia bos ke, dia manager ke, dia CEO ke, siapa ke, tak boleh tinggalkan benda ni. Ini semua masalah kita sahabat. Masalah kita nak balik akhirat besok. Buang sifat sombong kita. Sebab ni perjalanan akhirat kita memang tak tahu, memang tak reti, memang tak pandai. Kita tahu tentang ilmu dunia, cara nak mencari rezeki, nak senang dunia, itu kita pandai, itu kita tahu. Selok beloknya, tipu dayanya yang merosakkan dunia kita tahu. Tapi bila cerita pasal ibadat, pasal akhirat ni, dia ada ahli dia. Alim ulama' itulah ahli dia. Ahli ibadat, ahli akhirat. Jadi dalam amal ibadat ni, dalam hal nak mendapat kesenangan, kebahagiaan di hari kiamat ni, kita kena ikut, kena dengar, kena percaya cakap pesanan-pesanan daripada orang-orang soleh, alim ulama' yang bertakwa kepada Allah tu. Kita kena dengar, kita kena ikut. Kita jangan ego. Jangan kita ni mengaku kita ni pandai ilmu dunia dan kita juga reti ilmu akhirat. Allah Ta'ala tidak himpunkan dua-dua benda ni dalam seorang. Kita lebih ilmu dunia tapi kita tak faham ilmu akhirat. Dia pandai ilmu akhirat tapi dia tak reti tentang ilmu dunia. Ini lumrah alam dah Allah Ta'ala jadikan agar saling perlu memerlukan, agar saling maaf. Allahumma salli ala Muhammad. Sum'ah ni suka nak dengar orang puji. Tu sum'ah. Selagi orang tak sebut kebaikan yang kita buat, kita tak puas hati. Selagi orang tak sebut kebaikan yang kita buat, kita jadi macam tak puas, rasa macam tak beribadat lagi, rasa macam amalan kita tak diterima lagi. Kita ternanti-nanti, tertunggu-tunggu orang nak tanya kebaikan yang kita buat.
Tu namanya sum'ah. Dosa besar, menghapuskan pahala amal. Kita buat kebaikan tapi selagi orang tak tanya kebaikan yang kita buat tu, kita tak puas. Kita tunggu-tunggu bila orang nak tanya, bila orang nak cakap pasal kebaikan yang aku buat tu. Tak ada orang cakap pun, diam aja, tak ada orang tanya pun. Tu nama sum'ah. Itu nama sum'ah. Itu benda yang merosakkan amalan kita. Pahalanya kita tak dapat. Saya sedekah, saya bersedekah, saya berwakaf, saya berderma. Tapi telinga saya tu tunggu-tunggu bila orang nak tanya pasal aku derma ni. Takkan dia orang tak tahu aku derma. Bila dia orang nak tanya, bila dia orang nak puji, nak dengar. Itu nama sum'ah. Auzubillah min zalik. Rosak amalan kita. Okey, jadi kena apa tadi? Bersifat zuhud. Jadi kenapa kena berzuhud? Yang pertamanya supaya apa? Kita boleh istiqamah. Bila kita berzuhud, bila dalam hati kita ada sifat bencikan dunia, bencikan benda-benda yang lago-lago, bencikan makna benci ni tak suka, tak nak, tak mahu benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Bila ada benda zuhud di dalam hati kita, insya-Allah kita boleh boleh menetapkan waktu-waktu kita. Kita tak akan buat benda yang lebih-lebih yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Kita akan jaga masa kita baik-baik. Waktu bekerja, ni waktu bekerja. Ya, ini waktu aku dengan keluarga, ini waktu untuk aku menuntut ilmu yang wajib atas diri aku. Baru kita boleh atur masa kita dengan cantik kalau ada sifat zuhud ni dalam hati kita. Nak dapat zuhud yang sempurna tu boleh jadi, maknanya pada kita orang awam ni susah sukar. Tapi biar ada ke arah situ sahabat. Biar ada ke arah situ. Maknanya mulai hari ni benda-benda yang lago-lago, yang tak ada hubung kait, yang boleh membaiki amal aku, yang boleh membaiki hati aku tak nak. Yang menyebukkan aku sampai aku tak ada masa nak solat, tak ada masa nak belajar tentang solat, tak ada masa nak belajar tentang akidah, aku tak nak. Aku tak nak. Kalau benda tu menjadi asbab aku tak boleh belajar, aku tak mau. Kalau benda tu menjadi asbab amalan aku rosak, aku tak nak. Itu maksud zuhud. Bukan maksud tak boleh ambil dunia. Boleh, tapi pastikan tak melampau tadi. Ada pun benda-benda dunia yang menjadi asbab kita boleh beribadat, itu namanya akhirat. Kita ada duit, tapi duit yang kita ada tu kita gunakan untuk membantu diri kita dan anak bini kita beribadat. Itu namanya akhirat. Tapi kalau duit yang berlebih-lebih sebab nak seronok-seronok, nak megah-megah, dengan jumlahnya, dengan kemewahannya, itu namanya dunia. Itu namanya dunia. Jadi jangan salah faham dengan maksud dunia tu. Dunia-dunia ni sesuatu yang tidak menolong akhirat kita. Itu dunia. Sesuatu yang tak ada sangkut paut dengan amal. Yang benda yang lebih-lebih. Meskipun halal, tapi kalau berlebih-lebih daripada qadar yang sepatutnya, yang menghabiskan waktu kita untuk mencarinya, itu namanya dunia. Jadi zuhud itu yang pertama. Adapun zahirkan, tengok, supaya istiqamah bagimu ibadat, supaya kita boleh istiqamah. Apa maksud istiqamah ni? Boleh tetap dalam ibadat, contohnya kalau majlis ilmu, kita boleh selalu hadir majlis ilmu. Istiqamah makna hari-hari kita duduk dalam majlis ilmu, walaupun satu hari 1 jam, ataupun setiap minggu mesti kita dapat 4 jam beribadat. Mesti kita dapat 4 jam duduk dalam majlis ilmu, fiqahnya, tauhidnya, tasawufnya, tajwidnya. Makna istiqamah boleh buat tiap-tiap minggu 4 jam, tiap minggu 1 minggu 4 jam, 1 minggu 4 jam, 1 minggu 4 jam. Makna lama kelamaan fardu ain kita betul. Lama kelamaan kita akan faham tentang cara buat ibadat. Daripada amalan kita salah jadi betul, jadi tak faham jadi faham. Yang salah dapat dibaiki, yang tak tahu kita dapat tahu. Jadi lama kelamaan amalkan kita semakin baiklah. Semakin baik, semakin diterima oleh Allah, mendapat ganjaran pahala, mendapat redha Allah, mendapat kesenangan di hari kiamat besok. Itulah tujuan dia. Tapi kalau kita tak ada masa nak kita bagikan, kalau tak ada masa kita nak bagikan untuk nak belajar ilmu-ilmu tadi, sampai bila sahabat? Sampai bila kita nak solat dalam keadaan salah? Sampai bila kita pun tak tahu akidah yang betul dalam hati sebenarnya terhadap Allah ni bagaimana yang sebenarnya? Sampai bila kita tak nak ambil tahu benda-benda ni? Sedangkan benda-benda ni sangat penting dalam ibadat kita. Macam mana kita nak balik akhirat kalau amalan yang kita buat, meskipun kita buat tapi salah, tak diterima oleh Allah kerana kita buat dalam keadaan tak tahu. Bila ibadat ni kita buat dalam keadaan kita tak tahu, sudah tentu kita akan melanggar undang-undang ibadat tu sendiri. Pasti kita akan langgar undang-undang ibadat tu sahabat. Pasti kita akan langgar undang-undang ibadat tu tanpa kita sedar.
Nanti akhirnya kita terperanjat, ya Allah, mana pahala amal aku? Atas dunia dulu aku semayang, atas dunia dulu aku puasa, atas dunia dulu aku banyak tolong orang fakir miskin, tolong anak yatim, wakaf sini, wakaf sana, zakat sini, zakat sana. Mana ya Allah? Jadi nanti kita menyesal, sahabat. Nanti kita menyesal. Nak baiki waktu tu dah lambat dah terlambat dah. Sebab tu sekarang ni jangan tunggu-tunggu dah, jangan lengah-lengah dah, sahabat. Mari sama-sama kita bagikan masa kita. Bagikan masa kita. Kita sahabat tengok mana benda-benda urusan-urusan dunia yang melampau, yang sampai menjadikan sebab kita tak boleh nak belajar agama. Kita tak boleh nak belajar agama, yang tu ketepikan dulu. Ketepikan dulu. Macam tu cara dia. Bukan suruh buang segala harta benda, bukan suruh berhenti kerja. Bukan suruh berhenti kerja, bukan suruh buang benda-benda tu. Adjust. Kalau sekarang ni kita terpaksa kerja berapa? 15 jam. Kalau sekarang ni kita terpaksa kerja 15 jam. Jadi cuba kurangkan masa tu. Cuba kurangkan masa kerja tu. Agar ada 1 jam sehari untuk kita duduk mendengar ilmu yang penting-penting. Nanti kita yang untung, sahabat. Ini pesanan lah untuk diri saya dan kawan-kawan yang saya kasihi sekalian. Alangkah susahnya nanti hidup kita. Alangkah celakanya nasib kita di hari kiamat besok. Alangkah merana menyesalnya kita besok di dalam alam barzah sana tu. Kalau sekarang ni kita tak nak ambil berat, tak nak ambil peduli, suka tangguh-tangguh. Janganlah kita ni dipermain-mainkan oleh dunia. Pagi, petang, siang, malam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Semua orang nak duduk dalam syurga tu. Semua orang nak amalnya Allah terima. Tapi jangan semata-mata kita nak harap, tapi kita sendiri tak usaha, sahabat. Kena korban. Memang perjalanan ibadat ni memang macam ni. Kita tak akan dapat pahala tu dengan mudah. Kita nak kena dapatkan syurga tu dengan lalui benda yang menyakitkan kita. Nabi pesan dah, nak pergi syurga tu kena jumpa benda yang menyakitkan, kena jumpa benda yang menyusahkan kita, sahabat. Nak masuk syurga ni bukan dengan gelak ketawa, sahabat. Nak masuk syurga ni bukan dengan gelak ketawa. Orang maki, orang fitnah, orang kata macam-macam, orang sindir macam-macam. Orang kata kita jahil, orang kata kita bodoh tak cari dunia, orang kata kita bodoh tak cari kemewahan. Itu dah memang jalan dah. Jalan orang-orang yang nak menuju kepada Allah buat ibadat ni, kata Nabi, dia akan jumpa benda yang menyedihkan, menyakitkan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi nanti penghujungnya kesenangan yang bersifat kekal selama-lamanya. Adakah kita tak nak, sahabat, bawa diri kita dan bawa anak bini kita duduk di dalam satu tempat yang tidak ada sebarang jenis masalah? Adakah kita tak nak bawa diri kita dan ahli keluarga kita duduk di dalam syurga tu, duduk dalam kesenangan, kekayaan yang takkan sudah, yang takkan habis, yang takkan dirampas oleh orang lain, yang takkan dipindahkan kepada orang lain? Kita atas dunia ni kaya sebanyak mana pun, jutawan, bilioner pun, benda tu akan berpindah ke orang lain, sahabat. Benda tu akan berpindah ke orang lain. Cuba kita bayangkan, kita dah habiskan masa muda kita, kita dah habiskan masa kita pagi, petang, siang, malam untuk kumpulkan duit banyak-banyak tadi, harta, pangkat, jawatan. Akhirnya sekelip mata je dipindahkan kepada orang lain. Kita balik akhirat dalam keadaan tangan kosong. Amalan kita tak ada. Amalan kita tak diterima oleh Allah sebab salah cara buatnya. Sahabat, jadi mari sama-sama kita fikir, renung. Kita gunakan akal fikiran kita merenung. Berfikir itu sebahagian daripada ibadat, sahabat. Ikhlaskan hati kita. Moga Allah bukakan pintu hati kita, tunjukkan kebenaran, beri kesedaran pada diri kita. Buang ego kita, buang sombong kita. Rendahkan diri kita dengan Allah, mengaku, ya Allah, aku banyak dosa, banyak leka, banyak lupa, banyak lalai. Aku ni cari dunia, mengikut kehendak hawa nafsu, nak bersedap-sedap, nak bersenang-senang, sampai aku melupakan apa yang kau suruh. Mengaku dengan Allah, bertaubat. Allah Maha Pengasih, Penyayang, Pengampun, sahabat. Kita ni semua nak balik. Kita ni semua nak balik, nak bertemu dengan Allah tak lama lagi ni. Kita duduk sini transit sekejap je. Kenderaan yang namanya maut tu akan datang ambil kita bila-bila masa je. Bila-bila masa je kenderaan yang nama maut tu akan datang ambil kita, bawa balik alam akhirat. Dia tak tunggu kita, sahabat. Dia datang, tetap datang. Dia tak tunggu kita dah buat persiapan ke belum. Kita yang nak kena cepat-cepat bertindak, cepat-cepat uruskan masa kita. Sudah-sudahlah.
Nak mencari kemegahan, mencari kesenangan yang melampau-lampau sampai kita meninggalkan perintah Allah. Satu lagi kita kena ingat sahabat, kekayaan tu Allah bagi. Kesenangan tu Allah yang bagi kita sahabat. Kita tak akan jadi kaya. Kawan-kawan ni tak akan dapat mewah. Kawan-kawan ni tak akan dapat duduk dalam rumah mewah, pakai kereta mewah, dapat pangkat jawatan mewah kalau bukan Allah yang bagi. Kalau bukan Allah yang bagi. Kalau bukan Allah yang bagi. Kita boleh belajar pandai-pandai, kita tak boleh pandai kalau bukan Allah yang bagi kefahaman. Kalau bukan Allah yang bagi akal pada kita sahabat, kita macam mana kita nak belajar ilmu-ilmu dunia tu yang menjadi asbab kita boleh dapat pangkat jawatan yang hebat-hebat atas dunia sekarang. Siapa yang bagi? Allah yang bagi. Allah yang bagi faham. Allah yang bagi kita jawatan. Allah yang bagi kita pekerjaan. Allah yang bagi kita duduk dalam rumah mewah tu. Allah yang bagi kita miliki kereta mewah tu. Allah yang bagi kita gaji beribu-ribu, belah ribu, puluh ribu, ada yang ratus ribu. Allah yang bagi. Sebab dunia ni tak ada apa-apa pun pada Allah. Tak ada nilai pun di sisi Allah. Tak ada nilai pun di sisi Allah. Sampai satu masa nanti kita akan dijemput oleh tu tadi, kenderaan yang namanya maut tu akan datang. Jadi bila lagi, sampai bila kita nak tangguh? Dah berbelas tahun, dah berpuluh tahun kita kata insya-Allah nanti nak belajar, nanti nak belajar. Sahabat sedar tak sebenarnya dah berapa tahun ucapan mulut kita kata insya-Allah nak belajar? Berapa tahun dah kita cakap insya-Allah nanti aku nak pergi belajar, nanti insya-Allah aku nak duduk dalam majlis ilmu, nanti. Sahabat sedar tak dah berapa tahun perkataan tu kita ulang-ulang? Berapa tahun dah kita ulang-ulang, kita tipu diri kita sendiri? Kita mati sahabat. Boleh jadi hari ni, petang ni, malam ni kita akan mati. Kadang-kadang yang lebih hina sedang sibuk cari dunia tu, belum sempat dapat lagi, mati dah. Wal'iyadzabillah min zalik. Dalam sedang sibuk kejar dunia tadi, belum dapat lagi, mati. Macam mana tu nasib tu? Macam mana nasib nak balik akhirat kalau macam tu? Kalau ikut janji Allah ni, celakalah jawabnya. Kecelakaan lah maksudnya yang akan bakal kita dapat dalam kubur besok. Jadi maknanya petang ni saya nak ajak sahabat-sahabat fikir-fikir, renung-renung. Fikirkan nasib kita di hari kiamat besok. Fikirkan kesusahan di hari kiamat besok. Kenapa sahabat? Kenapa? Apa hikmah Allah jadikan yang namanya masalah atas dunia ni? Sehingga ada manusia yang sanggup bunuh diri sahabat. Ada manusia yang sanggup bunuh diri kerana tak nak menghadapi masalah dunia ni. Apa yang? Saya nak buat atas meja, saya fikir. Dalam. Tak boleh teruskan. Kenapa Allah Ta'ala jadikan? Kenapa Allah Ta'ala jadikan? Apa hikmah Allah jadikan masalah atas dunia? Masalah rumah tangga, masalah suami, masalah bini, masalah anak, masalah kawan, masalah bos, masalah kerja, masalah duit, masalah hutang, masalah apa? Apa hikmah ni? Apa hikmah Allah jadikan? Apa hikmah Allah jadikan masalah-masalah ni sahabat? Sampai ramai yang bunuh diri. Ramai yang bunuh diri tak sanggup dengan masalah tu. Itu masalah sahabat. Bukan kata bala, banjir apa benda, kebakaran ke, gempa bumi, tak. Masalah baru Allah uji. Baru Allah datangkan masalah-masalah sehingga bila dia tak sabar, dia duduk dalam tekanan, bunuh diri. Supaya, jawapan dia sahabat, supaya kita memikirkan bagaimana masalah untuk kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala besok. Itu hikmah ni Allah jadikan masalah atas dunia ni. Yang sampai ada kita yang cakap, aku nak larilah daripada masalah ni. Aku nak larilah daripada masalah ni. Tak, yang nama hidup ni akan jumpa masalah. Yang nama dunia ni kita akan hadapi macam-macam masalah. Cuma beza. Yang tu masalah isteri, yang tu masalah suami, itu masalah kerja, itu masalah duit, itu masalah macam-macam. Supaya kita memikir bagaimana hebatnya, dahsyatnya masalah kita waktu nak mati besok sahabat. Masalah nak menghadapi sakaratul maut tu. Sakaratul maut bukan benda mudah, bukan urusan kecil sahabat. Roh nak keluar daripada jasad kita ni, roh kita ni besok nak dikeluarkan, nak disentap oleh malaikat maut tu. Ini satu masalah yang sangat besar sahabat. Pernah tak kita terfikir masalah tu macam mana besok? Macam mana kita nak menyelesaikan masalah tu? Macam mana kita nak menyelesaikan masalah roh kita dicabut oleh malaikat Israel tu besok? Macam mana kita nak hadapi masalah tu?
Kemudian nanti masalah dalam liang lahat di alam barzah, kita akan disoal jawab oleh malaikat munkar nakir tentang Tuhan, tentang iman, tentang amal. Macam mana masalah ni pula besok? Macam mana kita nak hadapi masalah ni? Sebab yang nak kena tanggungjawab kita sendiri. Bukan bini, bukan laki, bukan anak-anak, bukan kawan, bukan bos, bukan majikan, bukan pekerja. Kita sendiri yang nak kena hadapi masalah di hari kiamat ni besok. Masalah yang ada di hari kiamat ni jauh lebih dahsyat, sahabat. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih susah daripada masalah yang ada atas dunia ni. Kita takkan jumpa masalah di hari kiamat besok yang sama seperti masalah-masalah yang ada atas dunia ni. Dah, masalah di hari kiamat tu jauh lebih besar, jauh lebih berat, jauh lebih dahsyat lagi. Pernah tak kita terfikir, kalau dah masalah macam ni pun sanggup, masalah atas dunia ni pun sanggup yang minum racun, sanggup yang bunuh diri, sanggup yang tembak diri, sebab tak nak masalah ni. Macam mana masalah di hari kiamat besok kita nak jumpa? Kita nak lalui masalah tu di hari kiamat, masalah kematian kita besok, masalah kita di alam barzah besok. Macam mana kita nak lalui? Mari kita renung-renung. Jangan lari, sahabat. Jangan lari. Memang hati kita rasa macam marah je, macam bengkak je, macam tak suka je dengar benda-benda ni. Sebenarnya yang benci dengar, yang panas dengar tu nafsu dan setan yang ada dalam hati kita masing-masing. Dia rasa macam marah je, macam menyirap, dia tak suka dengar apa yang saya cakap. Dia ibaratnya begini, bila kita suka duduk dalam kuliah yang macam ni, nanti setan dan nafsu, setan yang ada dalam hati kita ni dia jadi lari, dia tak suka. Sebab tu kita rasa macam nak lari. Dia macam ibaratnya macam orang kena sampuk tu lah, orang kena gangguan tu. Kan kita tengok orang tu ruqyah, bacakan ayat Quran, baca baji. Jadi bila dia dah panas tak tahan, dia akan lari, dia akan meninggalkan tubuh tu. Sama ni. Memang peringkat pertama, kalau yang tak pernah duduk dalam majlis ilmu yang macam ni, dengar surahan yang macam ni, memang rasa panas, rasa pedih. Sebenarnya nafsu kita tu, setan kita tu yang sedang terbakar, yang sedang panas. Nanti lama-kelamaan bila dah bersih hati kita, kata-kata ulama, nak menghidupkan hati yang mati kena duduk dalam majlis ilmu. Nak melembutkan hati yang keras kena duduk dalam majlis ilmu. Nak menghidupkan hati yang mati kena duduk dalam majlis ilmu. Nak membuang kecintaan tentang dunia, nak kena duduk dalam majlis ilmu. Benda ni lah nanti yang akan memproses hati kita tu tadi jadi semakin baik. Rasa seram sejuk. Yelah tu. Takutlah tu. Takut tu. Makna hati kita takut gerun. Macam mana nak hadapi? Jadi kena buat persiapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kena buat persiapan, sahabat. Cepat buat persiapan. Di antara persiapannya tadi, bagi masa kita untuk menuntut ilmu. Daripada menuntut ilmu tu nanti kita boleh faham tentang selok-belok amal ibadat yang betul. Baik, yang kedua, itu jawapan yang pertama. Masalah untuk kita menyelamatkan diri kita daripada masalah dunia yang mengganggu kita, sehingga kita tak ada masa dengan Allah, tak ada masa dengan akhirat. Kata ulama, kita kena zuhud. Makna kena ada dalam hati kita penyakit, kena ada dalam hati kita sifat zuhud. Makna benci terhadap benda-benda yang tidak memberi faedah selepas mati. Supaya kita boleh beribadat dengan istiqamah dan membanyakkan dia, supaya kita boleh memperbanyakkan ibadat. Jadi bila masa kita terhadap dunia tu sedikit, kita akan ada banyak masa untuk akhirat. Bila masa kita untuk dunia tu sedikit, dengan sendiri kita ada banyak masa untuk buat amal akhirat. Itu yang pertama. Maka bahawasanya gemar akan dunia itu membimbangkan dikau. Sebab seronok dengan dunia, dalam hati kita ni bila ada seronok dengan dunia, apa maksud dunia tadi? Seronok dengan mewah-mewah, seronok dengan megah-megah, seronok dengan masyhur, seronok dengan macam-macam lah. Jemput minum, sahabat, sambil-sambil sembang. Jemput minum. Terima kasih yang sudi singgah 57 orang, 56 orang. Terima kasih yang tap-tap skrin 19K. Tolong tap-tap skrin, cuba bagi 1M. Pakat-pakat sambil-sambil dengar, mudah-mudahan jadi asbab orang lain sampai kepada orang lain yang memerlukan. InsyaAllah kita dapat pahala, sahabat.
bantu ilmu, bantu agama, bantu kuliah ilmu. Itu yang pertama. Mesti bagaimana kita nak membenci benda dunia tadi? Macam mana kita nak membenci dunia tadi? Soalan. Macam mana kita nak membenci dunia sedangkan dunia ni adalah perkara yang diinginkan oleh nafsu kita? Macam mana kita nak benci? Kita mesti kena tahu keburukannya. Kita mesti kena tahu akibat buruknya. Baru kita boleh benci. Baik, contoh gini sahabat. Contoh dunia ni benda yang nafsu kita suka. Yang benda yang nafsu kita seronok. Benda yang nafsu kita nak. Jadi buat contoh begini Contoh gini. Okey. Gula lah contoh gula. Gula tu manis. Gula tu manis. Baru faham zuhud tu apa. Alhamdulillah, Allah yang bagi faham. Zuhud tu makna benci, tak suka. Jadi mesti ada sebab kita tak suka. Mesti ada sebab kenapa kita tak sukakan dunia tu. Jadi kita kena tahu sebab dia. Yang pertama, dunia ni tadi menjadikan kita tak ada masa dengan akhirat. Yang kedua, cintakan dunia tadi menjadikan diri kita nanti rugi di hari kiamat. Seterusnya, dunia tu tadi, di sebalik dunia yang nampak sedap lazat tu memudaratkan akhirat kita. Macam seperti gula tadi. Gula ni manis, tapi kalau kita ambil berlebihan, walaupun manis, walaupun sedap, tapi kalau berlebihan memberi mudarat pada kesihatan kita. Walaupun gula tu tadi benda yang manis, benda yang lazat, benda yang nikmat. Contohnya macam orang yang kena mengidap kencing manis kan. Dia dah tak nak dah makan benda yang ada gula-gula tu sangat. Sebab apa? Dia dah tahu dah kalau aku ambil gula ni akan menjadi mudarat pada diri aku. Sebab tu dia dah benci, dia dah tak nak. Makna benci ni makna tak mau. Dia dah zuhud dengan gula. Hubbud dunia. Kasihkan dunia. Makna dia dah benci gula, dah tak ingin dah. Dia dah tak peduli dah tentang manis tak manis tadi tu. Kenapa boleh sikap dia macam tu? Kerana dia dah tahu akibat. Selama ni akibat ambil gula banyak, sekarang dia dah mudarat. Sebab tu mulai saat tu dia dah tak nak gula dah. Dia tak nak gula lagi dah. Begitulah juga bagaimana untuk kita menimbulkan perasaan tak suka, benci terhadap dunia tadi. Kita kena faham, kita kena tahu apa mudarat yang kita akan dapat. Bila kita tahu mudarat, kecelakaan, kebinasaan yang kita akan dapat akibat daripada berlebih-lebih dengan dunia ni tadi, insya-Allah dengan sendiri kita jadi tak nak dah. Dengan sendiri kita jadi tak nak dah, tak mau dah. Padahal benda tu sedap, benda tu seronok. Tapi bagi orang yang dah tahu cerita yang nama dunia ni tadi, walaupun pada zahir nampak sedap, nampak lazat, nampak mewah, dipuja, tapi sebalik daripada tu akan merosakkan, membinasakan, mencelakakan akhirat kita. Itulah asbabnya. Kita tengok alim ulama tu, orang-orang tertentu tu, dia tak gilakan dunia. Sebab apa? Dia dah nampak kebinasaan di sebalik tu. Walaupun pada zahir nampak hebat, nampak cantik, nampak bagus, tapi dia nampak di sebalik tu tadi ada benda yang menjadikan diri dia mudarat nanti selama-lamanya di hari kiamat. Sebab tu dia dah cuba, dia dah mula asingkan diri dia, dia dah mula bahagikan waktunya, dia dah mula mengurangkan hal-hal dunia dia. Dia dah mula dah, kalau orang kencing manis tadi, dia dah mula potong gula dah. Dia dah tinggalkan manis-manis dah, dia dah tak nak macam dulu dah. Begitulah juga orang yang dah nampak bahana kecelakaan di sebalik dunia tadi, dia dah mula tinggalkan. Nabi SAW, Nabi SAW, sahabat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW pernah bersabda. Apa sabda Nabi SAW? Innan nura idha dakhala al-qalba infasakha wa ansyaraha.
bahawasanya nur, petunjuk, hidayah daripada Allah Ta'ala itu apabila masuk ke dalam hati manusia, apabila masuk dalam hati manusia, hatinya akan jadi lapang, hatinya akan jadi terang, hatinya akan jadi cerah, mata hatinya akan jadi kalau nak dengar benda baik, dia mulalah sangkut-sangkut lain ni. Cubaan, dugaan. Ni Tambah buka saya haram. Allah. Sahabat Saya juga haram. mana tadi? Nabi bersabda, apabila hidayah Allah, apabila nur, cahaya itu, petunjuk daripada Allah Ta'ala itu masuk ke dalam hati orang mukmin, hatinya akan jadi lapang, hatinya akan jadi terang, hatinya akan jadi luas. Kalau dah sempit, kalau tak hatinya sempit je. Hatinya sempit je. Hatinya jadi sempit je sahabat. Tapi bila dah masuk hidayah, masuk petunjuk daripada Allah Subhanahu Taala, dah masuk ke dalam hatinya ilmu yang bermanfaat, hatinya jadi cerah, hatinya jadi lapang, hatinya jadi tenang, hatinya jadi luas, hatinya akan cintakan akhirat. Lepas tu sahabat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW. Lalu selepas daripada Nabi SAW berkata, Allahumma salli ala sayyidina memberitahu kepada para sahabat tadi, sesungguhnya cahaya itu, petunjuk itu, ilmu itu apabila masuk ke dalam hati seseorang, hatinya akan jadi lapang, hatinya akan jadi lapang, hatinya jadi lapang, dia tak sempit hatinya. Hatinya jadi lapang. Lapang dengan petunjuk Allah, lapang dengan hidayah Allah. Hatinya tak jadi sempit, hatinya tak jadi risau, hatinya tak jadi bimbang, hatinya tak jadi kucar kacir, hatinya jadi lapang, jadi tenang. Kemudian sahabat bertanya, apa sahabat tanya? Ya Rasulullah, adakah bagi demikian itu alamatnya? Ada tak petandanya? Lalu sahabat pun bertanya kepada Nabi SAW, ada tak petandanya ya Rasulullah? Orang-orang yang hatinya dah dimasukkan hidayah, hatinya dah masuk, dah jatuh hidayah dalam hatinya, dah masuk dalam hatinya ilmu yang bermanfaat. Sahabat tanya. Jadi sekarang ni sahabat, kita boleh semak, kita boleh cek melalui hadis ni. Mari kita semak diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ni. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW bersabda, apabila masuk nur, cahaya petunjuk daripada Allah ke dalam hati seseorang, maka luaslah hatinya. Luaslah hatinya. Lalu sahabat tanya, ada tak tanda-tanda dia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Nabi bersabda, "Na'am, ada. Sungguh ada tanda-tanda dia. Ada alamat-alamat, ada petanda-petanda yang mana di dalam hati seseorang itu telah masuk nurullah, dah masuk cahaya daripada Allah, dah masuk petunjuk daripada Allah, dah masuk ilmu yang bermanfaat dalam hati dia. Mana? Na'am, at-tajafi 'an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud." Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan iaitu tanda-tanda dia mana? Yang pertama, orang-orang yang dalam hatinya dah jatuh petunjuk Allah, hidayah daripada Allah dah jatuh dalam hati dia. Yang pertama, tanda-tanda yang ada pada orang yang dah dapat petunjuk Allah ni, meskipun dia ahli maksiat, ahli dunia, ahli maksiat, tapi bila Allah dengan sini Allah, dengan kekuasaan Allah, dia akan menjauhkan dirinya daripada negeri yang banyak tipu daya. Dia akan apa tadi? Dia akan menjauhkan dirinya daripada negeri yang banyak tipu daya, iaitu dia dah mula meninggalkan dunia. Sebelum dia mati, dia dah meninggalkan dunia. Itu tanda-tanda kata Nabi SAW. Apa maksudnya? Dia dah mula mengaturkan masa-masanya. Dia dah mula meninggalkan benda yang lara-lara. Dia dah mula meninggalkan benda seronok-seronok tu, yang menjadi asbab dia jauh daripada Allah tu. Dia dah mula tinggalkan dah. Dia dah tak mau dah, dia dah tak nak dah, dia dah nampak rugi dah.
Dia dah banyak, dia dah nampak masanya habis dah. Dengan sebab makna nak mencari keduniaan tadi, dia dah nampak dah. Betapa ruginya dia selama ni, masanya habis mencari benda-benda yang pasti dia akan lepaskan, mencari benda-benda yang pasti dia akan tinggalkan, mahu tak mahu. Dia tak nak. Jadi dia dah mula meninggalkan benda-benda yang laga-laga, yang haram-haram, yang laga-laga, yang lalai-lalai. Dia dah mula tinggalkan dah. Dia dah mula dekatkan diri dia. Sebab dia tinggalkan benda yang lebih-lebih tadi, sebab nak menggunakan masanya dengan sebaik-baik mungkin, saki baki umurnya yang tinggal untuk membuat persiapan akhirat. Itu tanda dia. Itu tanda dia, sahabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kembali ia kepada negeri yang kekal. Maknanya dia dah mula menghadap kepada akhirat. Dia dah mula menghadap kepada akhirat. Kalau dulu dia membelakangkan akhirat, membelakangkan ibadat, membelakangkan ilmu, tapi sekarang ni dia dah menghadap kepada ilmu dah. Dia dah mula cari ilmu, dia dah belajar sungguh-sungguh, dia dah buat jadual kelas yang tertentu. Dia dah beli kitab-kitab, dia dah suka duduk dalam kuliah-kuliah, dia dah suka dengar ceramah-ceramah. Kalau dulu dia tak suka, kalau dulu dia tak seronok, kalau dulu dia swipe aja. Sekarang bila nampak aja majlis ilmu dia singgah, dia dengar. Itu tanda-tanda orang-orang yang Allah pilih, yang Allah nak memberi kejayaan, kebahagiaan untuk dia dunia dan akhirat. Jadi kita semak dalam diri kita, ada tak benda ni? Dia dah mula meninggalkan hal-hal dunia. Dia dah mula meninggalkan hal-hal dunia. Hal-hal nak berseronok-seronok tu dia dah mula tinggalkan dah. Tinggalkan. Hal nak bermewah-mewah tu dia dah mula nak tinggalkan dah. Dia dah mula menghadap kepada akhirat. Dia dah mula memikirkan tentang Allah. Dia dah mula memikirkan tentang dosa. Dia dah mula memikirkan tentang nasibnya nanti di dalam kubur. Dia dah mula memikirkan tentang amal ibadat dia yang dia dah buat selama ni, betul ataupun salah. Dia dah mula nampak kesilapan, kesalahan dalam amal ibadatnya. Dia dah mula belajar dekatkan diri dah. Itu tanda-tanda dia. Waalaikumsalam warahmatullah. Itu tanda-tanda orang-orang yang dalam hatinya telah jatuh petunjuk nur daripada Allah. Dah dimasuki cahaya daripada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hatinya dah dimasukkan oleh Allah nur, cahaya, petunjuk daripada Allah. Apa tanda-tanda dia tadi? Nabi kata apa tanda dia, sahabat? Jadi kita tengok dalam diri kita, ada tak tanda-tanda tu? Ada tak tanda-tanda tu? Yang pertamanya tadi apa? Tanda-tanda orang yang dalam hatinya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dah dimasukkan nurullah subhanahu wa ta'ala. Dia dah mula meninggalkan hal-hal dunia dia. Apa maksud hal-hal dunia? Dia dah mula membuang, meninggalkan, mengurangkan benda-benda yang tak ada memberi faedah dengan ibadat. Benda-benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat, dia dah mula tinggalkan. Itu tanda-tanda dia. Itu tanda-tanda dia. Kemudian dia dah menghadapkan dirinya kepada akhirat. Dia dah membelakangkan dunia. Sebelum ni dia menghadap kepada dunia, membelakangkan akhirat. Tapi bila masuk saja petunjuk daripada Allah, dia dah jadi terbalik dah. Dia dah mula menghadap kepada akhirat. Dia dah membelakangkan dunia. Itu tanda-tanda orang-orang yang Allah pilih nak menjadikan dia kekasih Allah, walaupun dia sekarang ni merupakan ahli pendosa, ahli maksiat. Mudah-mudahan Allah kurniakan benda ni kepada kita semua, anak bini kita, keturunan kita, kawan-kawan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan menyedia bagi mati dahulu daripada datangnya. Kemudian dia membuat persiapan mati. Dia dah mula membuat persiapan mati. Mana contoh dia? Inilah seperti yang sahabat-sahabat sedang buat ni. Dulu tak pernah nak mengaji, sekarang dah mengaji. Dulu menyampah nak dengar kuliah, sekarang dah seronok nak dengar. Kalau tak dengar jadi macam ada kekosongan dalam jiwa. Kalau tak ada kuliah dia jadi resah, gelisah. Makna roh dia tu tadi, roh dia dah mula dapat kelazatan, rohnya dah mula dapat seronok, rohnya dah mula dapat sedap. Kita ni kalau kita contoh dah lama dahaga dah. Kita ni dah lama dahaga. Tiba-tiba ada orang bagi minum pada kita 2-3 titik. Cukup tak? Tak cukup, kita nak lagi, betul? Macam itulah ibaratnya, sebab roh kita ni dah berpuluh tahun ke buluh. Roh kita ni dah puluh tahun
Lapar dahaga kita tak bagi makan. Yang kita bagi makan jasad kita sahaja. Yang kita bagi makan, minum jasad kita sahaja. Yang kita pakaikan cantik-cantik jasad kita sahaja. Adapun roh kita, hati kita, kita biarkan dia kebulu, kita biarkan dia sakit, kita biarkan dia berpakaian dengan pakaian yang kotor, pakaian yang jijik, pakaian yang najis. Tapi bila orang ni dah dapat petunjuk daripada Allah, dah dapat hidayah daripada Allah, dia dah membelakangkan dunia, dia dah menghadap kepada akhirat. Dia dah menghadap kepada akhirat. Jadi bila roh ni tadi dah mula dapat makanan yang sebenar untuk diri dia. Apa makanan roh? Ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat ni di antara makanan yang digemari oleh roh. Makanan yang sangat ditunggu-tunggu oleh roh kita. Sebab tu bila dapat, dia dah mula jadi seronok. Dia dah mula rasa tak cukup. Dia nak lagi. Tu tanda-tandanya. Tanda-tanda yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang Allah dah pilih dia. Orang-orang yang Allah pilih nak menjadikan kekasih Allah. Orang-orang yang Allah pilih nak memberikan kebaikan, kebajikan pada mereka. Begitulah keadaan dia. Begitulah keadaan dia, sahabat. Jadi bertuahlah sahabat-sahabat ni. Bertuahlah sahabat-sahabat ni, semua dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang belajar. Bila tak dengar ceramah bab ilmu agama, hati rasa kosong. Itulah dia dah terbalik. Dulu tak ada kepentingan pun. Dulu kita tak ada rasa pun benda-benda macam tu. Dulu okey je. Tak dengar ceramah, tak dengar kuliah, tak dengar zikir. Okey je. Tapi kenapa sekarang dah jadi lain? Itulah tadi tanda-tanda yang mana kita ni dalam hati kita dah dimasukkan oleh Allah dengan nur, dengan cahaya. Alhamdulillah, bukan sebab kita ni istimewa dah. Itu semata-mata belas kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah boleh saja nak biarkan kita dalam leka, dalam lupa, dalam maksiat selama-lama sampai kita mati. Tapi dah Allah pilih kita. Sebab tu kena puji Allah, kena ucap terima kasih banyak-banyak pada Allah, kena sujud syukur kepada Allah kerana memilih kita yang tak ada apa-apa ni, pendosa ahli maksiat ni, memilih kita, diberi petunjuk hidayah oleh Allah, diberi kesedaran oleh Allah. Sebelum ni tertutup, sahabat, hati kita, akal kita tertutup dengan akhirat ni, tertutup. Tapi tiba-tiba bila Allah buka, ya Allah, bila Allah buka, baru kita nampak betapa pentingnya lah ilmu, betapa pentingnya lah amal. Tapi waktu Allah tutup, kau cakaplah macam mana, kau nasihatlah macam mana, takkan nampak, sahabat. Sebab hati kita ni bila dah ditudung oleh Allah, cakaplah, nasihatlah, bacalah ayat Quran, bacalah hadis, takkan jadi apa. Takkan jadi apa, sahabat. Tapi bila Allah dah buka kan penglihatan mata hati kita kepada akhirat, kita akan nampak betapa ruginya kita selama ni. Betapa ruginya kita selama ni. Betapa mujurnya Allah pilih dan selamatkan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey? Kemudian turun lagi sikit. Kejap lagi nak berhenti dah, sahabat. Nanti malam ni pukul 8 kita jumpa, insya-Allah. Pukul 8 kuliah. Malam ni pukul 8 insya-Allah di Kajang. Malam ni kita jumpa insya-Allah. Maka bawanya gemar akan dunia itu membimbangkan dikau. Jadi bila hati kita risau dengan dunia, dengan sendiri tubuh badan kita pun akan risau mencari dunia. Bila hati kita risau nakkan kesenangan, kemewahan, kekayaan, kesedapan dan macam-macam, maka tubuh badan kita pun akan sibuk mencari benda-benda tu. Sampai tak ada masa dah, tak cukup waktu dah. Adapun zahir kamu maka dengan menuntut, dan ada pun batin kamu maka dengan kehendak dan khabar hati. Dan keduanya menegahkan daripada ibadat. Bila dah ada dua benda ni dalam hati kita, sahabat, hatinya risau dengan dunia tadi, risau nak senang, risau nak mewah, risau nak masyhur, risau nak hebat macam orang lain, risau nak kaya macam orang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, risau nak memiliki pangkat darjat seperti orang lain. Dengan sendiri tubuh badan kita ni pun akan bersibuk mencari benda-benda tadi agar menunaikan keinginan nafsu tadi, nak kaya, nak mewah dan sebagainya. Okey. Sahabat perasan tak, sahabat? Kawan-kawan perasan tak benda tu berlaku dalam hidup kita? Kita kena tengok, kita kena selidik diri kita, kita kena pandang diri kita juga, sahabat. Sambil-sambil kita cari dunia, kena tilik diri kita. Jangan lepas pandang, jangan terlupa nak pandang diri kita. Bila hati kita dah sibuk memikirkan nak senang, nak kaya, nak hebat, nak mewah, pagi petang siang
malam. Nak tidur pun kita dambakan, khayalkan kekayaan, kemewahan. Bangun tidur pun kita mikirkan benda yang sama. Perbualan kita pun kita bual benda yang sama. Dengan sendiri sahabat, ini kenyataan. Dengan sendiri tubuh badan kita, anggota tangan kaki kita akan bersibuk. Dia akan sibuk. Hati kita, tangan kaki kita akan sibuk berusaha mencari kesenangan tadi. Jadi ulama kata tu betul. Bila hati kita bimbang dengan nak mencari kesedapan, keseronokan dunia, dengan sendiri anggota kita pun dia akan sibuk menunaikan kehendak hati. Ini yang sekarang ni kita nak kena usaha ubah hati kita ni supaya sibuk memikirkan tentang akhirat. Okey, kejap lagi masuk. Sekejap lagi. Sabar boleh. Tak sabar nak tahu sabar insya-Allah. Bagi faham betul-betul tentang dunia ni dulu. Bagi faham betul-betul tentang dunia ni dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Maka bahawasanya mana? Dan satu lagi. Bila dah hati kita sibuk memikirkan dunia, tubuh badan kita sibuk memikirkan dunia, dengan sendiri sudah tidak ada masa dan waktu untuk ibadat. Tak balance dah. Dengan sendiri dah tak ada masa lah nak buat ibadat. Tak ada masa lah nak menuntut ilmu. Tak ada masa lah nak solat. Tak ada masa lah nak duduk dalam kuliah. Betul. Alhamdulillah, kalau dah ada rasa macam tu, alhamdulillah, itu anugerah Allah dah tu. Rasa letih dah, rasa puas dah, malas dah. Tu daripada Allah tu. Jaga baik-baik. Itu daripada Allah tu. Hargai betul-betul. Sebab rasa yang macam tu tak semua orang dapat. Tak semua orang dapat rasa jemu dengan dunia tu dah. Kejar-kejar makin jauh, kejar-kejar makin jauh, kejar-kejar makin jauh. Kejar-kejar makin jauh, kejar-kejar makin jauh. Maka bahawasanya nafsu itu dan hati itu satu, maka apabila bimbangkan dengan sesuatu, putuslah daripada lawannya. Dan umpama dunia dan akhirat itu umpama dua madu. Jika engkau redakan salah seorang, memarahkan yang lainnya. Masya Allah, tabarakallah. Ada sebut pasal madu pula sahabat. Tapi saya tak jual madu lagi ni. Tak ada jual madu. Jadi dunia dan akhirat ni ibarat macam madu lah. Macam madu. Macam orang tu dia berpoligami lah. Mudah cakap terang-terang. Macam bila ada madu, dia madu dia macam tu. Dunia dengan akhirat ni ibaratnya macam dua orang madu. Bini pertama dengan bini kedua. Contohlah. Bila kita cenderung pada yang nombor satu, yang nombor dua merajuk. Bila cenderung pada nombor 2, nombor 1 merajuk. Itulah ibaratnya, mudah nak faham. Faham tak sahabat? Sahabat, nak berhenti dah ni sahabat. Nak asal dah. Saya nak siap-siap nak pergi Kajang dah ni. Jawablah tanya ni. Sian saya tanya tak ada orang jawab. Madu. Bermadu. Madu ni dia macam tu lah. Jawab pula dah. Jadi dunia ni macam tu. Bila kita cenderung dengan dunia, hati kita, betul Ustaz, hidayah tak sampai, memang tak nampak. Betul. Betul. Sebab itulah kita kena doa. Kita apa Ustaz? Syarah ni kita apa? Minhajul Abidin. Bila hati kita ni nak cintakan dunia dengan apabila hati kita apa tadi? Masya-Allah. Dua-dua merajuk, sila sambung. Apa tadi nak cakap? Contoh terdekat tu. Bila hati kita cintakan dunia, dengan sendiri akhirat akan merajuk jauh dia lari. Payah kita nak pujuk akhirat tadi tu. Sebab dia cemburu dengan dunia.
Bila kita cintakan akhirat pula, dunia dia cemburu, dia lari jauh dunia. Tak apa dah. Begitu kisahnya dunia dan akhirat tu. Baik. Jika engkau redakan salah seorang, habis. Dan bahawasanya adalah keduanya seperti masyrik wal maghrib, dengan kadar barang yang cenderung kepada salah suatu daripada keduanya, berpaling engkau daripada yang lainnya. Jadi bila kita dah menghadap kepada dunia dengan sendiri membelakangkan akhirat, bila kita berhadap kepada akhirat dengan sendiri kita akan membelakangkan dunia. Itu maksudnya. Adapun bimbang akan diri pada zahirnya, maka sebenarnya telah diriwayatkan oleh Abi Ad-Darda radhiyallahu ta'ala anhu, katanya, telah aku qasad bahawa aku hendak menghimpunkan antara berniaga, antara ibadat dan berniaga, maka tiada berhimpun keduanya, maka aku berhadap atas ibadat dan aku tinggalkan tijarah, yakni berniaga. Itu sahabat Nabi kata, aku dah cuba dah himpunkan, aku dah cuba himpunkan dunia dengan akhirat ni, tak dapat. Tak boleh nak himpunkan sekali, tak boleh. Dia bergaduh. Tak boleh nak himpun sekali, dia bergaduh. Dia bercekau. Dia bergaduh, dia bercekau, dia bertekak. Tak boleh himpunkan sekali. Dia kena asingkan. Macam itulah dunia kita ni dan akhirat kita ni. Jadi sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah di lain waktu insya-Allah kita akan sambung pula dah. Kita akan sambung sembang-sembang santai kita, sembang-sembang borak-borak manfaat kita, insya-Allah. Kita akan sambung di lain masa dengan menghuraikan pula perkara yang mengganggu, yang menghalang kita daripada beribadat, yang keduanya iaitu dunia, iaitu makhluk. Iaitu makhluk, insya-Allah. Jadi sekarang ni kita dah dapat dah, sebenarnya dah dapat dah banyak dah hari ni sebenarnya kita belajar sahabat tentang dunia tadi tu. Daripada pagi tadi kita sembang pasal dunia. Alhamdulillah, rezeki daripada Allah Subhanahu Taala bagi kita taufik boleh sembangkan benda yang menghalang kita daripada buat ibadat. Jadi sekarang kita dah tahu apa benda yang menghalang kita ni, yang susah sangat kita nak beribadat ni. Sebab apa sebenarnya? Dunia tadi. Benda nak seronok-seronok tu, benda nak mewah-mewah, benda nak lebih-lebih. Itulah. Itu yang mengganggu kita. Sampai kita dah tak ada masa dengan Allah, tak ada masa dengan agama, tak ada masa dengan ilmu. Jadi ubat dia apa sahabat? Apa ubat dia tadi sahabat? Jangan lupa sahabat pelajaran kita ni. Sebelum kita berhenti ni. Sebelum kita berhenti ni. Tak apa, dapat sikit kita usahakan, amalkan sikit. Kita jangan tamak sangat. Ada sikit kita usaha amalkan sikit. Yang kita dah tahu ni cuba kita amalkan. Nanti lama kelamaan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia tahu, Allah Ta'ala akan beri ilmu yang dia tak tahu. Barang siapa yang beramal dengan ilmu yang sedikit, Allah akan tambahkan ilmu yang lain. Benda yang menghalang kita daripada beribadat, nombor satu adalah dunia. Cara nak menyelamatkan iaitu betul zuhud. Benci, perasaan tak ingin, perasaan tak nak dah, aku tak ingin dah nak berlebih-lebih, nak bermewah-mewah, nak bermegah-megah ni, aku tak nak dah. Aku dah habis dah masa aku dulu. Daripada muda sampai tua dah habis dah. Masa aku gunakan untuk nak mencari kemegahan, kesenangan, keselesaan ni tadi. Sudahlah, aku tak nak dah. Umur aku makin pendek, bukan umur aku makin panjang dah. Jadi ubat dia zuhud. Bencikan dunia. Jadi itu sebenarnya muqaddimah zuhud. Untuk kita orang awam, maknanya kawal keinginan tu, lawan keinginan tadi tu. Yang sebenar-benar zuhud, sebenarnya tak ada keinginan langsung. Dia dah relax, dia tak sibuk berlawan dah. Itu peringkat ahlillah, itu peringkat arif billah. Dia dah tak berlawan dah dengan dunia. Peringkat kita ni, orang awam ni nak tolak dunia ni kena berlawan. Sebab nafsunya nak, kita tahan. Itu maksudnya. Kalau dulu ikutkan, sekarang ni peringkat kita menahan. Kalau dulu, sebelum kita belajar, sebelum kita mengaji, apa saja yang diinginkan oleh nafsu kita tunaikan, kita ikutkan. Sekarang ni usaha lawan dah. Kawal maknanya lawan. Keinginan tu ada, tetap ada, tapi lawan. Nanti bila dah naik martabat, bila Allah tolong, Allah bantu, dah naik martabat, dia belajar lagi, usaha lagi, cuba lagi. Kalau dia dapat zuhud yang sebenar-benar, itu baru betul. Makna benci pada dunia tadi tu,
sampai dah tidak ada keinginan langsung. Itu hakikat zuhud. Tidak ada keinginan langsung. Adapun berlawan tu muqaddimah zuhud. Maknanya dia dah dekat dengan zuhud. Dia dah nak masuk kepada pintu. Kalau zuhud tu ibaratnya rumah, dia dah duduk berada di hadapan rumah yang namanya zuhud dah tu. Iaitu mana tadi? Berlawan. Makna kawal. Kehendak kita nak bermegah-megah, nak bermewah-mewah tu kawal dah. Supaya kita ada masa untuk akhirat pula. InsyaAllah sahabat. Okey, nanti kita sambung lagi lah. Saya pun nak siap-siap daripada Shah Alam ni, nak pergi ke Kajang ni. Doakanlah Allah permudahkan perjalanan. Nanti kita boleh jumpa pukul 8 insya-Allah. Malam ni kitab Risalah Misbahul Munir kata tak silap. Standby 2 kitab tu lah, sama ada Misbahul Munir ataupun Muniyatul Musalli. Kuliah di Taman Muhibbah. Taman Muhibbah. Surau Muhibbah. Kajang. Malam ni insya-Allah lah. Doakan saya selamat sampai. Harap-harap jalan clear. Okey dah, habis dah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat yang Allah bagi. Mudah-mudahan ada Allah buka pintu-pintu kefahaman kita insya-Allah. Cepat 10 minit. Siapa nak tengok barang-barang dalam beg tu? Berkenan ke? Nak beli minyak wangi? Yang dah beli tak apa. Yang dah beli boleh komen siapa yang dah beli. Minyak wangi ni lelaki perempuan sesuai nak pakai. Tapi bau dia lembut sikit. Orang kata tak ada benda lain ke nak jual. Ni dah dia benda ni. Oh, masya-Allah tabarakallah. 100 ml RM32 ke RM35? 100 ml mana cari? Kalau nak ikut harga ada tempat jual RM60, RM70, RM90. Dah beli, terima kasih. Tak penat ke Ustaz nak pakai driver? Tak penat ke Ustaz nak pakai driver? Tak apalah sahabat. Daripada dulu saya seorang je. InsyaAllah. Apa nak bayarkan driver? Nak pakai driver je nak bayarkan apa? Sama-sama yang sudi singgah, yang sudi hadir, yang sudi kawan, yang sudi kenal. Sahabat-sahabat ni, apa ni? Allah. Habis botol. Apa benda yang habis botol lagi ni? InsyaAllah. Hijau tu gel ke Ustaz? Dah. Lah. Pewangi bukhar. Ni pewangi dia. Pewangi dia lah. Dia punya pewangi dia, Azman. Pewangi dia. Hari-hari ke Ustaz baca kitab petang live di TT? Siapa tu? Lina Azlian. Dak Azman. Dak. Ini waktu saya free. Waktu saya tak ada kelas. Kalau saya tak ada apa-apa hal penting yang lain-lain, saya buatlah kelas santai-santai ni. Tapi golibnya, kebiasaannya Azman maknanya ada kuliah pagi, ada kuliah setiap hari. Setiap hari selepas maghrib, selepas isyak saya ada kelas. Jadi kalau nak tahu jadual kelas saya bila, boleh DM tu sahabat kita Azman tu, Azman yang pakai apa tu? Pakai tutup muka tu. Boleh DM dia orang. Jadi dia orang tahu. Maknanya nanti dia masukkan dalam grup. Jadi bila dia ada dalam grup, nanti boleh tahulah kuliah bila, kitab apa, pukul berapa, macam tu. Sebab ramai kawan-kawan TikTok kita kat dalam tu, dalam grup tu. Tadi bila dah bakar dia jadi macam ni lah Azman. Siapa yang tak pernah pakai bukhar, nak belajar pakai, beli yang ada yang set yang kecil kat situ, murah je. Nanti dia bagi benda ni yang kecil, yang comel ni. Yang comel macam ni lebih kurang. Yang comel macam ni lebih kurang. Nanti dia bagi pewangi sikit, dia bagi lighter dia. Boleh belajar guna.
wangikan ruang rumah kita, ruang tamu kita dengan wangian sunnah ni. Kita niat nak hidupkan sunnah. Setan tak suka sunnah-sunnah ni. Setan tak suka bau-bau sunnah ni. Kita pakai minyak wangi, niatkan sunnah. Setan benci dengan sunnah. Selain daripada boleh mengharumkan, menceriakan, menenangkan suasana dalam rumah kita, kadang-kadang bau yang tak menyenangkan kan. Dengan bakar bukhar ni dia pun sedap. Kalau nak solat bau sedap. Kalau rumah tu ada aircon lagi lah sedap. Lagi sedap bau dia. Dia tenang aja. Guru tak boleh sebut nanti kena violation. InsyaAllah tepat pukul 5 in live insyaAllah. Siapa yang dah beli, terima kasih banyak-banyak. Moga Allah murahkan rezeki antum semua kerana sudi bantu saya. Siapa nak apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak beli tak nak beli tak apa. Sambil bau wangi dapat pahala lagi. Betul lah Azman. Siapa nak kecam-kecam lah, saya tak peduli. Kalau nak tahu untuk pakai macam mana ni lah dia. Saya macam ni lah. Ada orang kata apa nak kuliah je lah, nak jual-jual barang pula. Ikut akulah. Apa nak beli-beli ke tak nak beli sudah. Allah selamat. Ikutlah. Orang lain dengan cara dia, saya dengan cara saya. Ikutlah. Kak Ana, guru apa tu Kak Ana? Mama tak ada kat situ. Mama Sah tak ada dalam tu. Dalam grup hem tu. Boleh sila. Undur diri. Baik-baik tengok belakang undur diri tengok cermin belakang kiri kanan, jangan terlanggar nanti siapa-siapa kat belakang. Terima kasih sudi hadir. Insya-Allah. Terima kasih banyak. Yang sudi kenal, yang sudi kawan, yang sudi dengar, yang sudi bagi salam, yang sudi jawab salam, yang sudi singgah sekejap lepas tu swipe pergi tempat lain, tak peduli. Mudah-mudahan jadi asbab dapat taufik hidayah daripada Allah. Mudah-mudahan jadi asbab nanti jadi saksi yang baik-baik atas kebaikan kita atas dunia ini insya-Allah. Peduli lain kata apa, Allah Maha mengetahui. Betul tu Azman pedulikan apa tu? Pedulikan apa? Allah. Lantak kau lah. Ustaz Aud tu yang mana paling wangi? Yang ni. Untuk kegunaan siapa? Laki ke perempuan? Apa tu? Aud yang mana untuk minyak wangi ni Minyak wangi saya pakai yang ni. Bekal dia pun cantik sahabat. Kalau beli terus boleh bagi hadiah. Nak hadiah kat Cik Habib. Yang ni. Yang ni. Ustaz, baju tu tak ada pun. Baju apa? Baju apa Syawal? Syawal dekat dalam beg ni tak ada Syawal. Dalam BTT dekat saya punya TikTok shop tu. Buka saya punya TikTok, tengok dekat TikTok shop saya bawah tu, scroll ada baju-baju dalam tu, bawah tu. Baju muslimat pun ada. Kau nak bagi tunang kau kan? Kau nak belikan tunang kau kan? Syawal, ya Syawal, kau nak belikan tunang kau kan? Boleh tengok kat situ. Nanti boleh WhatsApp tunang tanya baju saya apa. Kau boleh belikan. Dekat TikTok shop. TikTok shop saya. Buka saya punya TikTok untuk pakai tu. Nanti kau scroll kat bawah tu, kau tengok dekat apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dekat TikTok shop saya tu lah. Dalam beg ni tadi saya tak sempat nak bubuh. Dalam troli. Troll. Yelah kot. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Rabbi. Buka saya punya TikTok Syawal. Buka saya punya TikTok Syawal. Ni tekan dekat beg tu sahabat. Tekan dekat beg tu. Nanti kau ada macam-macam lah lagi benda-bendanya. Ada macam-macam lagi, boleh tengok bawah tu. Cari bawah-bawah tu ada lagi bukhar, ada macam-macam, ada pewangi, ada macam-macam situ. Saya tak ada orang nak belikan. Tak apalah. Nanti Allahumma sallam Kota Wali Kota. Assalamualaikum Habib. Ya Habib Kota Wali. Ahlan wa sahlan Habib.
Babe, hari tu minyak wangi babe, kan Habib beli mahal kan, RM90 Babe, ni babe, RM35 babe, sama babe, macam yang Habib beli tu. Ya Habib, tu, mana kota wali-wali kota tadi?